Cuma di negara kita tiba-tiba saudara, ini masalah besar ni saudara. Ini masalah besar apabila orang tak faham. Kerana saudara, dua ahli parlimen, iaitu ahli parlimen dari UMNO Tenggara dan mewakili Parti Bersatu daripada Tasik Gelugur, dia bertanya pada Datuk Azalina di parlimen mengenai status siasatan terhadap Hakim Nazlan. Ini saya nak jelaskan saudara. Dua ahli parlimen bertanya pada Datuk Azalina selaku menteri, jawatan Perdana Menteri yang menjaga hak undang-undang. Jadi bila ditanya di parlimen, persoalan di parlimen itu setiap ahli parlimen, menteri mempunyai imuniti. Tak boleh didakwa, tak boleh nak disangkal dan sebagainya. Jadi Datuk Seri Azalina menjawab bahawa SPRM telah pun menghantar kertas siasatan berhubung dengan Hakim Nazlan kepada Peguam Negara. Dan SPRM juga telah menulis kepada Ketua Hakim Negara berhubung kemungkinan berlakunya pelanggaran di bawah Kod Etika Hakim 2009 dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi sekarang ni maklumat itu domainnya domain awam, saya semua dah diketahui. Tiba-tiba sekarang saudara, kita melihat Ambiga dengan Rais Husin. Tiba-tiba dia menyelar. Dia kata tak sepatutnya buat begitu, dia sebagai menteri tak boleh mendedahkan. Orang dah tanya di parlimen, dia kena jawab. Bila jawab, adakah itu kesalahan? Jadi soal Rais dan Ambiga segerombolannya mula membuat rumusan untuk memesongkan kenyataan, saudara. Dan mereka tidak fokus kepada isu. Soalan sekarang ni adalah kenapa sepatutnya yang perlu kita tanya, kenapa Zahrah dilantik secara unilateral oleh Dr. Mahathir, mungkin atas nasihat Tommy Thomas pada 2018, sedangkan JAC tidak mengesyorkan sesiapa pun untuk jawatan Hakim Besar Malaya. Itu persoalannya saudara. Kenapa tugas pertama Zahrah selepas dilantik sebagai kejawatan itu menggantikan Hakim Sophian, kemudian menggantikan Hakim Sophian ini pada Nazlan, walaupun Nazlan mempunyai sifar pengalaman mengendalikan kes jenayah. Jadi apakah wajar untuk menugaskan hakim paling junior yang ada untuk mengendalikan kes berprofil tinggi dan paling kompleks dalam sejarah negara? Dengan mengesampingkan kesimpulan bahawa Nazlan telah salah dalam beberapa fakta dalam penghakimannya dan kegagalannya mengisytiharkan percanggahan konflik dalam kes ini, jadi sekiranya laporan SPRM betul dan terdapat 3 lagi hakim yang menolak untuk mengambil alih daripada Hakim Sophian sebelum Nazlan, jadi siapakah yang telah menawarkan kepada 3 hakim ini dan mengapa mereka menolak? Persoalan-persoalan inilah yang dijawab oleh Datuk Azalina. Beliau sebagai menteri di parlimen. Bila dibangkitkan oleh parlimen, dia menjawab kenapa nak disalahkan dia? Kenapa perlu Rais dengan Ambiga mengatakan sepatutnya Datuk Azalina Osman dikenakan tindakan. Saya heranlah, mereka sekarang ni tercari-cari sekarang ni. Jadi sekarang ni saya nak tanya, apakah pendirian mereka? Pendirian mereka sebelum ini jelas mau ada dilakukan reform dalam judiciary ataupun bidang penghakiman. Mereka yang menuntut diadakan reform. Tapi bila sekarang ini sedang dilakukan oleh Datuk Azalina, mereka juga menentang. Ini persoalannya yang saya rasa tak sepatutnya timbul. Seharusnya kita berlapang dada. Biarlah keputusan itu dibuat oleh sama hakim ataupun Peguam Negara, sama ada mau mengambil tindakan selanjutnya terhadap Hakim Nazlan, terpulanglah. Kita tidak membuat apa-apa. Dan Datuk Azalina cuma menjawab persoalan itu bila ditanya di parlimen. Di parlimen segala-galanya ada immunity. Orang bebas bercakap. Itu keadaannya. Saya agak terkejut bila Ambiga ni sampai bila lagi? Tak habis-habis. Nak tunjuk dia juara, nak tunjuk dia hebat dari segi undang-undang. Itu tak kena, ini tak kena. Saya tak faham lah. Jadi kita tahu mereka mewakili bersih yang melancarkan pelbagai reform yang dituntut. Tapi nampak gayanya masih lagi tersangkut dengan emosi dalam fikiran. Jadi apa yang kerajaan buat seolah tak betul. Jadi mereka sajalah betul. Jadi saya haraplah rakyat faham apabila mereka menuntut agar tindakan diambil terhadap Datuk Azalina ini hanyalah sekadar satu, bagi saya, percaturan politik. Ya, kita abaikanlah, kita tengok ke hadapan. Isu Datuk Najib ni memang isu yang
agak kompleks. Sebab itu saya pun tak nak mengulas. Saya cuma membaca apa yang saya terima hari ini apabila ada orang mempertikaikan kenapa Datuk Azalina yang menjelaskan di Parlimen maka mau diambil tindakan. Marah juga kita. Sebab orang UMNO ni bila buat cerita yang benar, mereka nak nafikan. Sedangkan mereka mahu ada reform. Dah dibuat reform, salah juga. Jadi nak apa mahumu? Itu keadaannya. What do you want? Ada menteri nak buat reform, kamu tak setuju, kamu kata salah, ini salah, kamu saja yang pandai. Itu keadaannya. Dan ini menyantun soal isu. Ini isu penting, saudara. Selain lagi kebencian saya pada pimpinan Tasimuddin bila menyentuh soal jana wibawa, saudara, yang mana saya melihat adanya kebejatan, adanya pengkhianatan terhadap bangsa kita apabila mahkamah di Negeri Sembilan semalam menjelaskan bahawa bagaimana anak kepada menteri yang memegang jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna dan juga Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin, anaknya sudah pun dibawa ke mahkamah kerana memalsukan, tuduhannya memalsukan dokumen-dokumen berhubung tentang minyak subsidi. Saudara, kita kena ingat, saudara, krisis minyak masak ini yang paket, bukan yang banyak. Minyak masak paket 1 kilo tu yang bersubsidi, saudara. Sebenarnya minyak itu hilang dari radar pasaran pada Julai 2022. Ketika itu Datuk Hamzah Zainuddin jadi mana? Sebab itu bila anak Hamzah Zainuddin didakwa di mahkamah kerana melakukan kecurangan pada bulan Ogos 2022, kita harus melihat. Inilah yang saya katakan kebejatan, kecurangan dan pengkhianatan terhadap rakyat. Kerana waktu itu 400 syarikat mendapat lesen untuk mengeluarkan sekitar 60 juta paket minyak masak 1 kilogram bersubsidi setiap tahun. Jadi dijual kepada pengguna pada harga RM2.50. Ia murah kerana sebab adanya subsidi daripada kerajaan. Jadi syarikat ini dapat bayaran subsidi. So lepas dia dimasukkan dalam sistem kerajaan, jumlah paket yang dijual, saudara, maka kerajaan terpaksa menanggung sejumlah RM4 bilion, saudara, subsidi untuk dibayar setiap tahun kepada mereka. Minyak itu nilainya yang sepatutnya lebih tinggi, bersubsidi. Jadi bila dulu Saudara Hamzah Zainuddin ni, dia menteri di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Masa dia jadi Kerajaan Barisan Nasional. Tentu dia tahulah, saudara, lubang mana dan semua ni. Ya, dalam tempoh 2022, tempoh lesen syarikat anaknya beroperasi. Jadi, bila pengguna bising, saudara, minyak paket tak cukup, rupanya ada syarikat yang curang. Ini yang saya katakan, saudara, berlakunya pengkhianatan. Mereka menjual minyak masak dengan harga yang lebih tinggi. Yang bukan paket, tetapi mereka menuntut subsidi daripada kerajaan kerana dan adanya berlaku pemalsuan maklumat itu minyak paket. Jadi subsidi kerajaan belanja berbilion-bilion tapi minyak paket tak ada. Hilang di kedai, saudara. Jangan lupa, saudara, saat itu begitu susahnya rakyat nak dapat minyak. Menjerit sana, menjerit sini. Rupanya ada orang yang menuai laba, saudara. Dan hari ini mereka bertempik lah. Kononnya kerajaan mereka lah yang bersih. Kerajaan hari ini tak boleh pakai. Macam-macam lah. Sebab saya nak bagi tahu, banyak lagi tangkapan ataupun pendedahan akan dilakukan. Akan ada lagi rentetan ini, saudara. Sebab dulu kerajaan mereka yang diorang tuduh kata kerajaan tembok atap. Sebenarnya mereka curang. Sehinggakan kehidupan pengguna rakyat begitu susah. Jadi sekarang ni kita nak tanyalah siapa yang bersih. Sebab mereka menyatakan mereka saja yang bersih waktu pilihan raya 20, pilihan raya yang ke-15 dulu. Konon-kononnya PN bersih. Bersihlah sekarang ni. Dah terbongkar satu demi satu. Ini perlu kita hayati, saudara. Ini bukan kerja main-main. Sebagai warga Cita Damai, kita harus menolak bagaimana minyak bersubsidi ini, kalau benarlah ada berlaku kecurangan sebagaimana yang sedang dibicarakan di Mahkamah di Seremban,
Saya melihat ini adalah satu pengkhianatan lagi oleh kaum kerabat dari Perikatan Nasional. Saya katakan begitu saudara sebab ini melibatkan kaum kerabatnya. Kononnya pemimpin bercakap mereka lah saja bersih, tidak melakukan kebejatan, tapi terbongkar satu demi satu. Selepas saja isu jana wibawa, bagaimana wang berbilion ringgit dikhususkan untuk membantu kontraktor Bumiputra, tapi akhirnya orang lain, orang yang bukan Melayu Bumiputra yang dapat dia punya nikmatnya sebab apa yang didedahkan oleh SPRM. Kemarin timbul pula lagi satu cerita baru, bagaimana minyak masak rakyat menjerit tak dapat. Mereka sanggup meletakkan beban itu kepada rakyat hanya untuk menagih keuntungan peribadi. Saya tak boleh terima saja. Saya tak boleh terima kenyataan begini. Bagi saya lihat bila adanya pengkhianatan. Terpulanglah pada anda kalau anda nak bersekongkol dengan mereka lagi. Dulu bila kita kata UMNO nak buat itu, nak buat ini, tuduh UMNO macam-macam. Mereka tuduh pemimpin UMNO. Saya tidak menafikan adanya pemimpin UMNO yang khianat. Ya, saudara. Dalam keadaan sekarang, Uncle tengah live. Nanti Uncle call balik, Tengah live ni. Ya, saudara. Kadang-kadang begitulah kita tengah live, ada kawan-kawan telefon nak bertanya khabar. Jadi bagi saya melihat soal adanya pengkhianatan sebegini memang tak boleh kita terima. Dan dalam perkembangan lain, saudara, menurut Timbalan Menteri KPDN yang baru ni sekarang, bukan yang dulu, saudara, yang baru Dato' Fauzah Saleh, dia mengatakan ketirisan dan penyelewengan adalah penyumbang utama menyebabkan berlakunya isu kekurangan bekalan minyak masak paket bersubsidi di pasaran, di mana ketika ini KPDN telah mengeluarkan sebanyak 60 juta paket sebulan. Ia bukan kerajaan tak usahakan, ada subsidi untuk 60 juta. Itu kota kerajaan, saudara. 60 juta paket. Dan sebenarnya ia mencukupi untuk keperluan pengguna. Tapi kata saudara Datuk Fauzah Saleh selaku Timbalan Menteri, apabila berlaku ketirisan atau kegiatan penyelewengan mengakibatkan berlakunya kekurangan dan akhirnya orang tak dapat menemui minyak paket itu di pasaran. Ini yang saya katakan satu khianat kepada rakyat. Bagaimanapun menurut Datuk Fauzah Saleh, dia kata pihak penguatkuasa kementeriannya sentiasa turun padang dan sepanjang bulan puasa setakat ini katanya mereka telah pun membuat operasi pantau dengan memeriksa sebanyak 30,000 premis di seluruh negara. Menurut Fauzah Saleh lagi, dia kata kami akan sentiasa memastikan tidak lagi berlaku sebarang ketirisan. Semua perkara tidak yang diingini, ketirisan dan sebagainya maupun penyelewengan akan diperangi sehabis-habisan. Fauzah berkata kementeriannya akan memastikan semua barangan keperluan harian pengguna mencukupi selain harganya terkawal. Mudah-mudahan. Seraya nak dengar itu saja. Tapi bila berlaku, memanglah kita tak boleh salahkan siapa sahaja. Apabila harga diseleweng, barang disorok, ada pencatutan, jadi rakyat yang susah bertambah susah. Sedangkan mereka, kaum kerabat, pemimpin, boleh menangguk keuntungan. Saudara, saya tak boleh terima benda ini. Saya bila lihat benda itu, semalam saya tak nak ulas. Bengkak hati ni. Tapi hari ni, selepas balik daripada buka puasa dengan UMNO ni, berbual dengan kawan, saya harus melontarkan. Sebabnya, saudara, ada pula usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang menggunakan cyber trooper ataupun media sosial yang cuba untuk merosakkan hubungan keakraban antara UMNO dengan Pakatan Harapan dengan menunjukkan macam-macam cerita, termasuklah cerita Datuk Najib ini dijadikan modal untuk mereka seolah-olah UMNO tidak berjuang terhadap Datuk Seri Najib. Itu keadaannya, saudara. Bagaimanapun, saudara, sebelum saya bercakap tentang itu, saya nak cerita sedikitlah, saudara, tentang kedudukan, bagaimana keprihatinan Menteri Besar Perak. Itu Datuk Syahrani. Saya menerima kiriman daripada saudara pelayar saya, saudara Alimin.
Dia menghantar persoalan katanya, apa sudah jadi dengan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Syarani di Perak. Kabarnya beliau masih memberi bantuan kepada adun pembangkang. Rupanya adun-adun pembangkang masih dapat bantuan. Yang selama ini mereka menjerit mengatakan tidak ada bantuan daripada kerajaan, pilih kasih. Rupanya tak ada. Sebagai contoh dia kata isu kotak makanan di Yayasan Perak. Jadi katanya Datuk Syarani memberi kepada adun pembangkang. Jadi para adun pembangkang inilah yang mengagihkan kepada ahli-ahli PAS dan Bersatu, sedangkan ahli-ahli UMNO daripada Pakatan Harapan, daripada Barisan Nasional tak dapat. Akhirnya mereka tengoklah dengan berjauh hati. Jadi kesian juga saudara kepada rakyat yang apa. Jadi mereka yang mendapat bantuan daripada kerajaan dalam agihan kotak makanan Yayasan Perak itu sepatutnya mereka seharusnya menyantuni semua. Bukan hanya untuk parti mereka saja. Ini tidak. Itu kata Dr. Alimin. Jadi dari sudut mileage-nya katanya, politik pengundi kita amat terkilan dengan sikap kerajaan kerana mereka bersusah payah membantu kemenangan, akhirnya mereka dikhianati. Akhirnya rasa begitulah. Sebenar-benarnya saya nak bagi tahu pada anda semua, UMNO, Barisan Nasional dan kerajaan perpaduan hari ini mahu menyantuni rakyat sepenuhnya. Tapi pimpinan yang mengkhianati. Bila ada bantuan begini, mereka memberi keutamaan pada pengikut-pengikut parti mereka saja. Bagaimana orang lain? Sedangkan apa yang diamalkan oleh pimpinan dalam kerajaan perpaduan, dia sama rata semua. Asalkan untuk rakyat, semua sama. Tapi pimpinan daripada parti-parti pembangkang, mereka tidak begitu. Tak dapat menjerit, minta daripada pimpinan parti perpaduan, kerajaan perpaduan. Dah diberi, mereka utamakan ahli mereka saja. Ini keadaannya. Saya haraplah teman-teman, kalau ada keadaan itu, sila hantar kiriman, buktikan kesahihannya, kita boleh hantarlah pada Datuk Syarani. Kita tak ada suruh-suruh berhentikan, tetapi berhati-hatilah dalam saat kita memberi bantuan. Dengan penuh keprihatinan, kita jangan sampai rakyat rasa kecil hati. Sikap mereka, matlamat mereka satu saja. Lain tak ada, hanyalah untuk menjadikan rakyat hilang keyakinan pada kerajaan hari ini. Itu saja pembangkang. Sebab itu saya melihat ada portal yang menuduh kononnya Datuk Seri Najib ini adalah menjadi mangsa kepada DAP. Dan DAP bersorak gembira kononnya bila Datuk Najib dimasukkan dalam penjara. Dan UMNO perhati sajalah. Tujuannya supaya orang UMNO marah pada DAP. Sebenarnya bukan begitu saya. Ceritanya semua orang tahu. Yang mengheret Datuk Seri Najib adalah daripada Pakatan Harapan dahulu di bawah pimpinan Tuan Mahathir, di mana ketika itu Tan Sri Muhyiddin juga ada dalam kerajaannya, tapi dislogankan seolah-olah ini kerja DAP. Sebab sekarang ni kerajaan perpaduan ada DAP. Mereka masih lagi menyemai politik yang bersikap resis. Saya harap benda ni kena berhenti lah. Harus dihentikan demi lestari kehidupan rakyat.